kembali kita ke segmen ceramah Ramadan Bulan Mulia. Tak mau waktu lagi, kita ingin terus saja perkenalkan narasumber yang namanya tidak asing di Rampai Pagi. Sering kita bersama dengan beliau kalau dalam segmen ceramah sebegini. Kita akan dengarkan dan kita perkenalkan Yang Mulia Ustaz Muhammad Nasheed bin Supri merupakan seorang penceramah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa. Sihat hari ini Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat. Nadirah sama Wali apa khabar hari ini? Alhamdulillah sihat juga. Alhamdulillah, masya-Allah. Alhamdulillah, amin ya Rabb. Kali pertama kita bersama di bulan Ramadan ini Ustaz. InsyaAllah kali pertama. Apa yang berbeza Ramadan tahun ini untuk Ustaz? Bagi saya perbezaanlah Ramadan tahun ini. Ini pula ada banyak perbezaan sebenarnya. Cuma alhamdulillah lah tahun ini ada target lah, terutama sekali dalam mengaji Al-Quran dan sebagainya. Itu sajalah perbezaan. Belajar daripada kesilapan tahun-tahun lepas. Itulah bezanya kan. Kita cuba untuk menjadikan Ramadan pada kali ini insya-Allah lebih baik daripada tahun yang lalu ya Ustaz. Okey, topik yang kita bawakan pada hari ini iaitu puasa melatih akhlak, sabar, syukur dan reda. Dan memang kita tahu kalau puasa ini Ustaz, ia orang menguji ketahanan mental bukan saja fizikal. Sebab kalau kita lapar kan Ustaz, terutama sekali dengan cuaca yang panas, ia akan jadi orang kita ni lebih mudah mudi, lebih mengacau, betul, mengacau emosi dan sebagainya. Tapi kerana itulah pentingnya kita ada pengisian jiwa dan rohani agar supaya orang dalam kita sama-sama menjalani ibadah berpuasa ini, kita dapat juga melatih mental bukan saja fizikal kita. Jadi segmen ceramah ini kita bawakan mudah-mudahan dapat menjadi panduan, dapat menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupan seharian kita juga di bulan yang mulia ini, di mana tajuk puasa melatih akhlak, sabar, syukur dan reda. Mukadimahnya akan terus kita serahkan pada Yang Mulia Ustaz sendiri. Silakan Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih Nadirah dan Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'. Yang saya hormati Nadirah serta Wali dan para penonton, mudah-mudahan sentiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Jadi alhamdulillah bersyukur kita ni ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana kita ni dapat bertemu lagi dalam segmen yang penuh dengan keberkatan, yang penuh dengan kebaikan ini. Dan insya-Allah Nadirah, tanpa kita ni sedari, sekarang ni kita ni sudah pun berada 15 Ramadan. Tidak terasa. Tidak terasa. Macam-macam lah. Ada orang sedih kan meninggalkan Ramadan. Ada orang bergembira juga sebab raya makin dekat sudah. Tapi sepatutnya kita ni muhasabahlah diri kita ni Setakat 15 hari bulan Ramadan ni, macam mana sudah kita ni punya ketakwaan kita ni kepada Allah Subhanahu wa taala khususnya. Sebab bila kita ni perhatikan, puasa ni bukan hanya setakat kita ni menahan diri daripada lapar, menahan diri daripada dahaga, daripada masuk waktu subuh sampai waktu maghrib dan sebagainya. Bukan hanya setakat itu kan. Mungkin ada orang mau diet dan sebagainya. Terpulanglah mana sajalah kan. Tapi asal jangan lupa lillahi ta'ala tambah juga kan. Sebab kalau kita niatkan lillahi ta'ala, insya-Allah dunia kita ni dapat, akhirat pun kita ni dapat. Tapi kalau kita ni niat sekadar diet saja, kita ni dapat dunia sajalah. Akhiratnya mana? Jadi sayanglah. Kemudian kalau kita ni perhatikan juga, sebenarnya matlamat berpuasa ni adalah untuk menjadikan kita ni sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Jadi bila kita ni perhatikan di dalam surah Al-Baqarah pada ayat yang ke-183, di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau kita ni perhatikan terjemahannya di sana, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa seperti mana diwajibkan ke atas umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu pun berpuasa saja, diwajibkan lagi. Contoh umat Nasrani dan sebagainya. Tujuannya ialah la'allakum tattaqun, agar kamu tu bertakwa. Jadi bila saya merujuk beberapa buah kitab tafsir, Allah sebut la'allakum kan. Jadi la'allakum itu bukan hanya setakat kita ni berpuasa siang hari, menahan diri daripada makan, menahan diri daripada minum, hujungnya menghasilkan seorang hamba Allah yang bertakwa. Bukan. Ia mesti ada usaha benar-benar. Jadi insya-Allah
kalau sekiranya orang tersebut bukan hanya setakat menahan diri daripada lapar dan dahaga, tapi yang menahan diri itu panca inderanya kan, daripada mulutnya, mungkin sebelum mandi ia suka menggoreng bawang dan sebagainya, contohlah kan. Mungkin tu mungkin ia suka mendengar perkara-perkara yang kurang bermanfaat, melihat benda-benda yang indah berfaedah dan sebagainya. Jadi di dalam bulan Ramadan ni kita ni latih juga panca indera kita ni tu untuk melakukan ketaatan, kebaikan dan segala-galanya yang berkaitan dengan kebaikan. Kemudian hati kita ni pun mesti juga kan. Hati kita ni bila berpuasa tu janganlah kan macam supaya orang lihat aku ni beriman soalnya. Tapi hati kita ni tu mesti ikhlas la lillahi taala. Jadi hujungnya bila orang tu benar-benar berusaha untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, maka akan lahirlah sifat-sifat mahmudah di dalam dirinya. Jadi bila sebut sifat mahmudah di banyak sebenarnya, tapi insya-Allah di antara perkara yang akan kita ni bincangkan pada pagi ini dalam masa yang terhad ini ada 3. Insya-Allah yang pertama ialah sabar. Kalau kita diperhatikan memang puasa ni melatih diri kita ni supaya kita ni bersabar. Orang mana ada sabar cuba daripada subuh sampai maghrib. Kalau bulan lain tu dugal tu ke dia nak makan wah cuba tak. Kan? Dah ada makan daripada subuh. Pukul 9 pandai mencari tabak tu. Dugal aku jak, paning aku jak. Rutin tu harian tu. Ada kan? Alasannya. Kalau patang dah ada haitik keracunan. Istilahnya macam itulah. Biasa aku minum kopi pada tapi biasa ada cucur bah. Cucur jamuan tu. Jadi dia sabun masa puasa ni payah sangat. Jadi bila tadi perhatikan dengan sendirinya puasa ni melatih diri kita ni daripada makan, daripada minum, daripada melakukan perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa kita ni, dan puasa tu sendiri boleh melatih emosi kita ni kan. Betul. Mungkin sebelum mandi kita ni selalu marah kan, kucing duduk atas lipar pun marah ni kan wala kadang-kadang tadi driving kan tiba-tiba tadi ni kan memutong lane kanan tapi 8 tania ni lambat benar marah. Tapi kalau bulan puasa ia melatih diri kita ni supaya kita ni bersabar. Jadi macam mana? Ini saya bagi tips lah. Kalau sekiranya kalau sekiranya kita ni termarah tipsnya ialah cuba kita ni lafazkan istighfar. Kan astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Walaupun nadanya tu macam marah. Kan astaghfirullahalazim ya. Tapi nampalah yang penting ia tak melatih diri kita ni supaya kita ni bersabar. Ini ada satu cerita ni. Ada satu cerita ni memang orang tu kalau di office kalau orang marahi ke dia, ia selalu balas balik. Tapi bulan Ramadan ni, bila orang marahi ke dia, orang heran melihat ia ni pasal orang menunggu responnya. Soalnya kalau bulan biasa memang responnya tu sama ada yang balas balik ke, tak bijak ke apa. Tapi kali itu orang menunggu responnya, apa lagi yang dibuatnya ni? Rupanya di bulan Ramadan itu orang itu jadi penyabar. Kan? Bila orang itu jadi penyabar, tidak ada respon daripada orang tersebut. Jadi yang ciri pasal ni malulah ke dia. Selalunya kalau aku marahi ke dia, dibalasnya baliknya. Jadi orang melihat macam orang yang kena marahi ni pelang mana ni, pesalah ni. Tapi ni dah kena layan Jadi ia malulah. Jadi tadi nampak di sini, dah semestinya orang yang sabar tu kalah. Kadang-kadang orang yang sabar itulah orang yang menang sebenarnya, terutama sekali dalam berkelahi. Tentu bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyarankan kita ni bila orang membawa kita ni ceri pasal ke berkelahi ke apa kata baginda Rasulullah? Kata baginda Rasulullah katakan kepadanya aku sedang berpuasa, memfaham bisai je. Itulah yang pertama kan. Melatih diri kita ni supaya kita ni bersabar. Kemudian yang kedua ialah berpuasa ni melatih diri kita ni supaya kita ni bersyukur. Kadang-kadang kita ni nak lupa kan berapa banyak pembaziran yang kita ni lakukan di luar bulan Ramadan. Kita ni order makanan ni, order makanan tu, order minuman ni, minuman tu, snack ni lagi tapi kadang-kadang benda tu berlabih semua sekali. Tapi di dalam bulan Ramadan ianya mengajarkan kita ni supaya kita ni bersyukur. Kita ni lihat sungkai baru sedikit. Lurus. Kan? Wali sungai apa selalunya? Aku tadi sempat cerita kurma ngaya kita makan itulah sahur tadi kurma saja. Tapi itulah mudah-mudahan bertahan Ustaz. Mudah-mudahan istiqamah lah, bukan istirahat wali. Jangan sampai awal wali walaupun makan kurma. Tapi uniknya bulan Ramadan ni kita ni makan sikit ni Kan kadang-kadang sungkai kita ni tu kurma
aing putih, kadang-kadang ada cucur sedikit, kadang-kadang nasi pulut ataupun damit. Kanyang tiap. Kanyang kita ni Ustaz. Lurus. Tapi kalau bulan-bulan lain, wallahu alam kenapa belum kanyang kata. Berjadual Lain, lagi tu. Pagi sekali, tengah hari sekali, Ya petang Allah. sekali. Lain malam berkahnya sekali. bulan Ramadan, betul Ustaz. kan, nampak kan. Jadi tapi nampaklah di sini juga kalau sekiranya kita ni berbuka puasa terlalu banyak makanan kita ni, ia punya kesannya ialah tu nah bila kita ni melakukan ibadah selepas itu kan. Berat Maghrib, rasanya. Barat rasanya. Alum kita pernah kali ni kalau sekiranya sembahyang tarawih bertaraf bah. Tu payah. Jangan jadi imam tu. Tu. Makmum boleh dia kata. Payah kan. Jadi kalau sekiranya kita ni terlalu kenyang, maka apabila kita ni melakukan ibadah selepas itu kita ni akan rasa malas dan sebagainya. Jadi ada satu cerita ni lagi, ada seorang ulama ni. Ia sungkai. Masa bulan Ramadan juga, ia sungkai. Kemudian muridnya melihat guru bis dorang ulama ni sungkainya tu ala kadar siapa. Macamnya dorangnya, wahai gurunya, sedikit juhnya kita sungkai itunya. Kita mau makanan kambing lagi, ada kambing bagi makanan lebih-lebihan ni kata dia. Kemudian kata gurunya nya, alhamdulillahnya, syukur tersudah ni nya. Ada lagi orang yang lebih teruk daripada sungkai macam mana wah. Tadi anda tahu bah di luar sana tu kan saudara-saudara kita ni contohnya di Palestin dan sebagainya. Tadi anda tahu yang mana bis dorang tu ada makanan ke indah tu. Untuk berbuka. Ya tu bah. Kadang-kadang dorang terpaksa makan apa yang ada. Kan tadi anda pernah kali mungkin kalau tadi makan roti saja, kadang-kadang malam-malam tu pukul 9 berbunyi apa rutan ni bah. Kan tapi nikmatnya kita ni di bulan itulah sepatutnya kita ni mesti bersyukur. Macam mana cara bersyukur ni? Jangan tadi lihat orang di atas kita ni kan. Bila tadi lihat orang atas ni, cuma mana aku kan bersyukurnya? Ya lem syengnya. Contohlah kan. Tadi apa jawabannya? Syeng pun ada. Contohlah lem pun ada. Contohlah. Kan jadi bila kita ni melihat orang yang berada di atas kehidupan kita ni, mana kita ni kan bersyukur, tapi kita ni mesti melihat orang yang di bawah kita ni tu bah. Kadang-kadang baik lagi tu, aing kita ni sungkai tu berwarna tu. Kan ada warna merah, ada warna hijau, ada warna purple. Tani lihat orang yang sungkai dia berwarna aing putih ni bah. Kan jadi insya-Allah dalam puasa ni kalau kita ni menghayati apa yang tani lakukan di sepanjang bulan Ramadan dan insya-Allah tani akan menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur. Kemudian yang ketiga tadi apa? Redha. Redha ni artinya kita ni menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kan Allah memerintahkan kita ni supaya kita ni berpuasa kan daripada subuh sampai ke maghrib. Tapi saya patut bersyukurlah Nata bila tadi perhatikan Brunei ni berapa jam jawabannya kan. Puasa kita itu berapa jam bah? Berbanding arah negara lain ada yang subuhnya sudahlah pukul 3.30. Kan azan subuh itu bah Awal 3.30, 3.45, ada yang awal pukul 4. Lepas itu ia punya maghribnya sungkainya pukul 7. Ada yang macam tu kan. Artinya menunjukkan bahawa jam bis dorang berpuasa tu panjang. lebih lama. Lama daripada Brunei kan. Jadi kita ni mesti apanya orang kita ni syukur dan yang kedua redha. Ada hikmah di sebaliknya. Bayangkan wali, kadang-kadang kita ni sebelum bulan Ramadan dia berhenti berparut ni makan minum. Kadang-kadang ada yang hebat lagi. Belimpang punya makanan ni wah. Ada ya makan kerupuk contohlah. Ada kawanku tu. Itu sudah tu bah. Kadang-kadang sampai belimpang pun dia makan popcorn, ada yang minum berstraw kan. Jadi why not parut kita ni dibagi berehat di bulan Ramadan. Ada hikmahnya tu kenapa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita ni berpuasa supaya parut kita ni berehat. Tani lihat saja kalau enjin kereta saja wali masih merambat lagi kah? Sekarang kurang sudah. Kurang sudah. Besar dugaannya di bulan puasa ni Ustaz. Masya Allah. Kan bayangkan kalau orang menambang itu kan. Kalau ia punya motornya itu sentiasa berjalan saja motornya. Tidak pandai berehat 24 jam. Rusak kan dah ujungnya. Mau binasa tu Rusak Ustaz. binasa. Sama aja parut kita ni. Kalau sekiranya indah dibagi berehat, ujungnya binasa. Jadi macam mana bentuk kebinasaannya itu? Bentuknya ialah datangnya macam-macam jenis penyakit. Kan kata, apa kita ni pun tahu juga kebanyakannya punca penyakit ini daripada perut kita ni kan. Atau apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan itu redhalah kita ni. Ada satu kisah ni juga mungkin saya sampaikan dalam bentuk kisah saya lah. Ada satu kisah ni ada seorang tuan itu ia punya rumahnya tu kebakaran. Rumahnya tu kebakaran dan sebagainya. Kemudian habis harta bendanya tu rusak. Tiba-tiba orang kampung mengatakan kepadanya lah takziah katanya sebab musibah yang ditimpa olehmu. Kemudian kata orang tuan rumah tu katanya alhamdulillahnya. Alhamdulillah. Lagi dorang terkejut. Ditimpa musibah. Awah habis binasa rumah tu tidak selamat. Tinggal iangannya bah. Kali kemudian bila orang mengucapkan takziah, ia mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Tadi nampak di sana. Sekali kata dorangnya,
kenapa pulang kita mengucapkan Alhamdulillah? Bukankah sepatutnya kita ni bersedih dan sebagainya? Kemudian katanya musibah ni katanya hanya mengenai harta bendaku banyak, tapi bukan mengenai imanku. Dalam tu kata, bayangkan ya, musibah tu arah harta bendakunya. Harta benda ni sementara sih boleh tapi bukan mengenai imanku atau bukan kerana arah imanku musibah ni. Jadi baginya bila musibah itu terkena arah imannya, baru tahu baginya musibah. Jadi itulah kita ni belajar daripada puasa ni ada 3 perkara. Yang pertama, banyakkan bersabar. Yang kedua, kita ni mesti apanya orang kata tadi tu? Syukur. Banyakkan bersyukur. Dalam semestinya kadang-kadang janganlah sedih benar. Andingannya kasungkai ku hari ni. Ada lagi orang yang payah. Kan ada orang terpaksa datang ke sana, datang kemari. Mungkin ada di Brunei ni kan. Dia terpaksa sungkai di masjid bah. Tapi dah lah balik-balik masjid jaganya kan kedapatan je tu kan. Contohlah, tapi tak apalah. Kalau hari-hari di sana pun alhamdulillah kan orang Brunei ni baik-baik semua sekali kan. Jadi kadang-kadang kita ni dah tahu bah ada orang terpaksa datang sana, datang ke sana, datang ke sana. Kadang-kadang ada majlis malam tu, kadang-kadang stranger datang, mana tu ni sadar tu. Siapa ni ke dia ni? Ada pernah terjadi kan macam tu. Ada orang kenal ke dia ni? Ada orang kenal. Faham-faham lah. Kita ni temu sudah cuma tu. Artinya yang mau mencari makan. Dan ada lagi orang yang lebih orang kata susah hidupnya daripada kita ni, dan puasa ni juga mengajar kita ni untuk menjadi seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang redha. Jadi itulah di antara huraian sebenarnya banyak lagi maksud takwa ni nata. Takwa ni paling basic ialah ni nah. Kata ni ikut apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita ni jauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Umpama musim hujan, kalau hujan wali pakai apa selalunya? Payung kah pakai jaket hujan? Kalau saya musim hujan pakai payung. Dia pakai apa-apa kan? Pakai payung. Pakai payung kan. Jadi takwa tu umpama payung tu kan. Hujan itu umpama dosa-dosa sekeliling kita ni. Jadi kita ni mesti protect diri kita ni dengan payung supaya badan kita ni tidak basah. Itulah umpama takwa. Tadi mesti protect diri kita ni supaya jangan tempias hujan-hujan dosa tu dalam diri kita ni. Jadi insya-Allah kalau berpuasa ni bukan hanya setakat apa tadi Nat kata saya, bukan hanya setakat menahan diri daripada lapar, dahaga dan sebagainya, tapi lebih daripada tu panca indera kita ni jaga benar-benar, kemudian niat kita ni mesti ikhlas lillahi taala, wallahu a'lam. Betul sekali. Macam apa yang mulia Ustaz tadi kongsikan, yang nak sangat tertarik adalah berkenaan dengan perkongsian iman dan takwa. Selalu orang memikir kedua itu adalah benda yang sama. Kalau ada iman, confirm lah ada takwa. Tapi sebenarnya iman dan takwa adalah sesuatu yang berbeza. Iman, takwa ini adalah seperti kita ni berjalan tapi lebih berhati-hati lagi. Jadi bagaimana untuk mereka yang beriman untuk mencipta rasa takwa itu bagaimana Ustaz? Mungkin dapat dikongsikan bersama. Ya macam mana? Kalau iman ni biasalah Nat, tadi tahu bahawa bila sebut iman kita ni kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurangan. Yazid wa yanqus kata baginda Rasulullah. Jadi di antara cara menambah keimanan kita, dia iman dulu ni. Kalau tak ada iman, tak ada orang itu bertakwa tu. Mustahil orang itu bertakwa tanpa iman. Itulah balik semula. Pusing-pusing pulang saya ni. Tapi itulah iman dulu, mesti iman dulu diusai, diperbaiki dan sebagainya. Jadi macam mana cara memperbaiki keimanan kita ni? Itu nah selalu jaga solat kita ni. Ambillah di dalam bulan Ramadan ini peluang kan. Berapa ramai orang di luar sana indah sempat menikmati keberkatan bulan Ramadan sebab Allah jemput ke dia dan sebagainya. Jadi kita ni yang masih bernafas ni, hidup ni, bersyukurlah kita ni kepada Allah. Jadi manfaatkanlah bulan Ramadan itu untuk memperbaiki keimanan kita ni agar kita ni menjadi hamba Allah yang bertakwa. Jadi macam mana caranya? Ialah tu nak jaga sembahyang. Tapi hebat ni bulan Ramadan ni saya percayalah. Kan? Pukul berapa subuh? Tahu tu yang pukul berapa? Pukul berapa maghrib? Tahu maghrib sama subuh. Jadi dua tu. Tapi at least ada iman kan. Daripada nada langsung tanya subuh pukul berapa, dia tahu maghrib pukul berapa. At least dia tahu subuh pukul berapa, maghrib pukul berapa. Itu alhamdulillah. Itu permulaan yang bagus sebenarnya. Jaga sembahyang kita ni. Kemudian yang kedua ialah tunah. Al-Quran jangan lupa. Satu bila kita ni perhatikan di dalam surah Al-Baqarah ayat 185 selepas Allah menyebut Ramadan, syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Allah sebut pasal Al-Quran. Kemudian selepas Allah menjelaskan mengenai dengan benefit Al-Quran itu, baru Allah sebut berpuasa. Faman syahida minkum asyhara falyasum. Apa artinya tu? Kenapa Allah sebut Quran dulu baru tah puasa? Sebab Allah tahu bila sebut mengenai dengan puasa, indah semua orang kita ni mampu berpuasa
Ada orang sakit tidak dapat berpuasa. Ada orang musafir, letih musafir tidak dapat berpuasa. Perempuan yang keuzuran tidak dapat berpuasa. Tapi bila Allah sebut Al-Quran terlebih dahulu menunjukkan bahawa siapapun kita ni, apapun keadaan kita ni, jangan sekali-kali putus hubungan dengan Al-Quran. Walaupun tadi sihat, walaupun tadi sakit, walaupun kita ni bermukim, walaupun tadi bermusafir dan sebagainya. Hatta perempuan uzur pun boleh mendengar, bukan memegang Al-Quran, mendengar orang mengaji Al-Quran, baca dalam hati kan dan sebagainya. Betul. Artinya dalam kehidupan kita ni, untuk meningkatkan keimanan kita ni, Al-Quran tu jangan putus. Kemudian takwa. Bila saya cakap mengenai dengan takwa, takwa indah semestinya hanya setakat hubungan kita dengan Allah. Adakah boleh dikatakan orang itu bertakwa kalau sekiranya 5 waktu sembahyang fardu ia di masjid, kemudian bila ia balik ke rumah ia menyinggungkan perasaan bininya? Kan? Kalau tadi lihat luaran, oh bertakwa ni. Tapi kita ni dah tahu bila ia balik ke rumah ia menyinggungkan perasaan bininya, perasaan jirannya, perasaan kucingnya dan sebagainya. Contohlah. Ada juga. Ada. Kucing yang apa lagi nya? Contohlah. Adakah orang tersebut dikatakan bertakwa? Belum tentu. Kalau tadi buka surah At-Talaq, dalam surah At-Talaq ayatnya ada 12. Dan 5 kali Allah sebut mengenai dengan takwa di dalam surah At-Talaq. Menunjukkan bahawa lisan kita ni perlu dijaga, emosi kita ni perlu dijaga, dan ia berkaitan sesama manusia. Jadi takwa ni ingat bukan hanya hubungan dengan Allah, tapi ada hubungannya dengan sesama manusia. Masya Allah. Ya, menarik sekali perkongsian Ustaz ya pagi ini. Puasa melatih akhlak, sabar, syukur dan reda, dan mudah-mudahan dapat kita ni ambil baik ya. Segala pesanan-pesanan yang telah pun disampaikan, pengajaran dan juga iktibar daripadanya. Suka rasanya untuk kita bersama dengan Ustaz Nasheed lagi nanti di lain kesempatan, mungkin dengan topik perbincangan yang lain pula ya. Sehingga waktu itu tiba, Ustaz Nasheed jaga diri, selamat berpuasa. Selamat berpuasa juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi